saya dan singer akan menyanyikannya terlebih dahulu, nanti setelah itu jemaat akan menyanyikannya. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, mahkota Dia Tuhan, sembahkan mahkota mulia, mahkota Dia Tuhan. Jemaat, kita menyanyikan lagu ini ayat pertama. Terpujilah nama Yesus. Ayat pertama. Malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, mahkota Dia Tuhan, sembahkan mahkota mulia, mahkota Dia. Ayat kedua. Kaum Israel pilihannya yang telah ditebusnya, sambut dia sebab anugerahnya, mahkota Dia Tuhan, sambut dia sebab anugerahnya, mahkota Dia. Interlude. Hai segala bangsa di dunia, datang bersujudlah, bagi Dia kemuliaan, mahkota Dia Tuhan, bagi Dia kemuliaan, mahkota Dia Tuhan. Bersama umat yang kudus sujud di kakinya, bersatu dalam kidung kekal, mahkota Dia Tuhan, bersatu dalam kidung kekal, mahkota Dia Tuhan. Oke, jemaat udah pada bisa ya? Oke, kita nanti akan menyanyikan lagu ini, nanti ayat yang pertama kita bersama-sama, kemudian ayat yang kedua yang pria. Nanti setelah itu interlude, kemudian ayat yang ketiga saya undangnya wanita untuk bernyanyi, nanti ayat yang keempat kita akan kembali bersama-sama. Oke, nanti untuk persembahan juga kita bisa memberikannya secara tunai dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan ataupun di belakang, atau bisa memberikan lewat QRIS. Ya, oke, kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Kita bersatu dulu, kita mempersiapkan diri. Nanti jam 9.30 kita akan mulai. Terima kasih.
Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita mengagungkan Dia dengan menyanyikan suci, suci, suci. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nama Yesus ialah nama yang terindah. Nama Yesus nama di atas segala nama. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 9 hingga 11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita menyanyikan pujian Terpujilah Nama Yesus. Ayat yang pertama kita bersama-sama, kedua wanita, ketiga pria, keempat kita bersama-sama kembali. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, mahkotanya Tuhan, sembahkan mahkota mulia, mahkotanya. Yang pria, kaum Israel pilihannya yang telah ditebusnya, sambut dia sebab anugerahnya, mahkotanya Tuhan, sambut dia sebab anugerahnya, mahkotanya Tuhan. Yang wanita, bersama-sama.
bersatu dalam hidung kekal, mahkotai Dia Tuhan. Bersatu dalam hidung kekal, mahkotai Dia Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah yang layak menerima segala pujian, hormat dan syukur. Terima kasih Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh pada hari ini diberikan kesempatan beribadah kepadamu. Diberikan tubuh yang sehat, diberkati melalui pekerjaan, kesehatan, keuangan, semua Tuhan kami bersyukur. Saat ini kami mau menyembah Tuhan, kami juga mau mendengar firman Tuhan. Tolong pakailah kami semua, untuk kami boleh bukan hanya saja melayani Tuhan, tapi kami boleh dipakai Tuhan untuk dapat mengabarkan Injil-Mu dan memberitakan akan kasih-Mu pada orang-orang di sekitar kami. Dan hidup kami memancarkan terang kasih-Mu, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat 2 hingga ke 22. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat sekalian, ayat yang ganjil, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Dia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia meluputkannya, biarlah Dia melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengurumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangkatkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing.
Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat ini kita mau merendahkan diri, kita mengakui seluruh dosa dan pelanggaran yang sudah kita buat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan Yesus yang maha baik dan suka mengampuni. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami dari sejak asal dan sejak mula sudah dibentuk oleh Tuhan. Sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi anak-Mu. Ampunilah kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Ataupun yang kami perkatakan, apapun yang kami pikirkan. Yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati keluarga kami, mendukakan hati sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, dan ajarkan kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami mau berubah. Dengan bantuan Roh Kudus, kami percaya kami bisa berubah menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, Aku Berubah sebagai respon pengakuan dosa kita. Yang lebih
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Israel sebagai umat Allah. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Indi Hendrawi Wijoyo dan diterjemahkan oleh Diakon Joni Hugh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们，早上好！ Sama-sama mari kita berdoa. 我们一起祷告， Bapak kami bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman-Mu. 父神上帝，我们感谢你，我们有机会来思想你的话语。 Kami memohon supaya firman-Mu menolong kami berubah. 我们求你，你的话语使我们能够改变。 Pikiran-pikiran kami yang salah, mohon Tuhan bersihkan. 我们不好的思想，求你洁净； Kelakuan-kelakuan kami yang gak benar, mohon Tuhan ubah. 我们不好的行为，求你改变我们。 Supaya kemanapun kami berjalan, orang boleh cium harumnya Kristus. 当我们在任何地方，人们都能够嗅到你的香味。 Makasih Bapak. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema Israel sebagai umat Allah. 今天我们思想的题目是以色列上帝的子民。 Dua bagian firman Tuhan akan kita baca, yang pertama dari Yeremia, yang kedua dari surat Roma. 我们要读两处圣经，就是耶利米书和罗马书。 Yang Yeremia akan dibacakan dalam bahasa Indonesia oleh saya, 耶利米书用印尼文， yang Roma nanti Pak Joni dalam bahasa 罗马 Mandarin. 书由我来念。 Yeremia pasal 7 ayat yang kelima sampai yang ketujuh saya akan bacakan dari TB1. Yeremia 7, 5, 7. Demikian firman Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. 罗马书第11章第21到23节，神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见神的恩慈和原力向那跌倒的人是原力的，向你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。而且他们若不是长久不信，人要被接上，因为神能够把他们重新接上。 Bapak Ibu, kalau kita perhatikan berita, 1 minggu terakhir ada banyak kembang api. 弟兄姐妹们，我们如果看新闻，这一周里有很多烟火表演。 Dardor, tapi bukan petasan, bukan mercon. 大多，但不是鞭炮。 Rudal dari Israel ke Iran, dibalas lagi Iran ke Israel, ya kayak main bulu tangkis. 从以色列射向伊朗，伊朗回击射向以色列，好像打羽毛球。 Pemerintahnya enak tinggal pencet tombol, orang yang mati yang kena rudal kesian. 他政府很容易的按钮子，但是他的人民就牺牲了。 Kita sedih ngelihat kenapa kok orang senang sekali saling bunuh. 我们非常奇怪，人们为什么这么喜欢互相残杀？ Kita hidup mesti cari damai, ini malah orang cari mati. 我们是寻求和平，但是他们寻求死亡。 Pas KU1, 2 jam lalu Amerika bom Iran lagi. 在第一崇拜流，这个美国就轰炸伊朗。 Kenapa nggak ada habis-habisnya orang mau saling sakiti? 为什么人们不断的伤害别人呢？ Yang lebih sedih lagi, Bapak Ibu tentu tahu ini bukan terjadi baru. 我们也清楚，这是不第一次。 Sudah 1,5 tahun terakhir ini sejak Oktober 7 banyak orang menderita kelaparan, mati. 多年前，就是2023年10月7日，有很多人遭到饥饿，也死亡。 Teroris Hamas serang Israel, Israel serang balik lebih ngeri, lebih kejam daripada Hamas. 哈马斯恐怖分子他们袭击以色列，以色列回击他们更残忍。 Ratusan ribu orang mati, orang kehilangan anak, orang kehilangan istri, suami, orang tua. 几十万人，他们刺伤了他们的亲人、他们的父亲、他们的儿女。
Rumah sekolah, rumah sakit, semua rumah ibadah hancur rata, termasuk gereja juga dibom. 房子、学校、医院、宗教的地方，他们也把他们轰炸。 Gaza itu dulu padat, jadi tinggal begitu Bapak Ibu, 加 rata sama tanah. 加沙以前是非常拥挤的地方，现在已经变为平地。 Ngelihat seperti ini Bapak Ibu kita bertanya, bagaimana mungkin sebuah tanah yang dikatakan dalam Alkitab tanah berlimpah susu dan madu? 我们就会思想，这么可能呢？在圣经所提的流奶之蜜之地变成这样， Sekarang jadi tanah yang berlimpah darah. 现在变成流血之地。 Kita sedih, kita mau tahu kenapa sih, bagaimana Tuhan punya pendapat terhadap hal ini. 我们非常难过，我们想知道的是上帝怎么样看待这件事情。 Pagi ini kita mau lihat sama-sama apa maksud Tuhan untuk tanah daerah situ. 今天早上我们要思想上帝对这块土地的看法。 Apakah bangsa Israel dalam perjanjian lama sama nggak dengan bangsa Israel yang jadi negara Israel sekarang? 以色列在旧约的时代呢，和现今的以色列国家是否一样？ Dan bagaimana kita seorang Kristen mesti bersikap dan belajar daripada itu. 我们身为一个基督徒，我们怎样看待我们邪系？ Sejarah dimulai ketika di dalam Kejadian pasal 12 Tuhan panggil Abraham. 历史开始是当上帝呼召亚伯拉罕。 Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. 亚伯拉罕有很多儿子儿女， Soalnya nggak ikut KB ya. 因为他没有家庭计划， Nah semua anak-anaknya itu dibilang bawa ikut Tuhan, pindah. 所以他们就迁居了。 Anaknya Ishak, mantunya Ribka, cucunya Yakub. 他的儿子以撒，他的媳妇利百加，他的儿子雅各和以扫。 Nah cucunya Abraham ini yang namanya Yakub nanti jadi namanya Israel. 亚伯拉罕的孙子雅各后来就称为以色列。 Kepada seluruh keluarga Abraham Tuhan berjanji. 对这个亚伯拉罕的大家庭呢，上帝已经应许了。 Kamu sekarang jadi umatku, keluar, kamu akan diberkati supaya memberkati orang. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk juga. 你们成为我的子民，你们出来，谁祝福你们，他们就被赐福；他们就咒诅你们，他们也会被咒诅。 Semenjak Kejadian pasal 15 sudah dibilang nanti juga akan dapat tanah di mana tempat kamu mengembara sekarang. 当上帝对他们应许说，创世纪15章，你们要漂流到一个地方。 Di dalam pengembaraan itu lalu ada kelaparan, lalu semua keturunan Abraham itu pindah ke Mesir. 当他们在这块地方漂流的时候，有饥荒，他们就迁移到埃及。 Sekalipun kelaparan, orang-orang Israel, anak-anak Israel itu aman karena Yusuf udah jadi tumbal duluan, dia dijual. 虽然有饥荒，但他们的儿女们他们就很安全，因为约瑟早先已在哪里了。 Tapi setelah itu muncul Firaun yang nggak kenal Yusuf dan menindas memperbudak orang-orang Israel. 但是后来有一个法老出现了，他不只是约瑟，他们就虐待以色列人。 Di dalam kesulitan Israel, Tuhan mendengar membangkitkan Musa memimpin keluar. 以色列民就呼求上帝，上帝就呼召摩西带领以色列人出埃及。 Musa bilang kepada Firaun mewakili Tuhan, ini umatku mau beribadah kepadaku. Keluarin. 摩西说：“我代表上帝，我要带领以色列人出去来侍奉上帝。” Yang menarik Bapak Ibu ketika keluar ada ayat begini. 很有意思的是，当他们出去的时候，有一节经文这样说： Keluaran pasal 12 berkata banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, bangsa Israel. 出埃及记第22章第38节，他们有许多闲杂人，就是外邦人和以色列人一同出去。 Jadi dari mulai saja ternyata yang disebut sebagai umat Allah itu bukan cuma bangsa Israel, tapi juga ada tambahan bangsa-bangsa lain. 所以一开始呢，不是只有以色列人，但是也有别的别族。 Selain daripada orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, mungkin ada orang Het, ada orang Mesir, ada orang Ethiopia. 可能也有埃及人、赫尔人，或者是埃塞俄比亚人，也和以色列人一同出埃及。 Sama-sama mereka membentuk umat Allah yang mau beribadah dan setia kepada Tuhan. 他们就成为一个
敬拜上帝的子民。 Keberadaan orang-orang asing ini Bapak Ibu terus-menerus dibicarakan di dalam kitab-kitab setelah Keluaran. 这些外邦人呢，上帝一直称他们，一直提到他们。 Tuhan bilang jangan sembarangan ya orang Israel memperlakukan orang-orang asing yang di antaramu ini. 上帝说：“你们不要亏负这些外人。” Di dalam Keluaran 22 misalnya Bapak Ibu, 在出埃及记22章 dikatakan jangan kau tindas atau kau tekan orang asing ya. Seorang janda, anak yatim jangan ditindas ya. Aku akan dengar seruan mereka, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang. Sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. 你们不要欺压，不要欺负这些外人，你们不要虐待这些寡妇和他们的孤儿。如果我听到他们的呼求，我就会发烈怒，我会用剑杀你们，用刀杀你们，使你们的妻子变成寡妇，你的儿女们变成孤儿。 Tuhan gak main-main sama bagaimana orang Israel memperlakukan orang-orang asing di antara mereka. 上帝对这些以色列民对待外人是非常认真的。 Karena bagi Tuhan perlakuan orang Israel terhadap sesamanya ini itu merupakan bagian daripada perintah Tuhan, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. 因为上帝认为他们对待外人就反映了上帝的属性，就是你们要圣洁，因为我耶和华是圣洁的。 Kalau kamu gak kudus, maka aku tidak mau berdiam bersama-sama dengan kamu. 如果你们不圣洁，我就不与你们同在了。 Ini nampak sekali dari Nabi Yeremia ketika dia merenungkan kitab Taurat. 这在耶利米先知当他思想律法的时候， Yeremia mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan, jika tidak menindas orang asing, anak janda dan yatim, ya, jika tidak menumpahkan darah orang yang bersalah di tempat ini, dan jika tidak mengikuti Allah lain, maka aku mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. 耶利米书第7章第5节，你们若是在改正行动，作为在人和灵士中间诚然施行公平，不欺压寄居的和孤儿寡妇，在这地方不流无辜人的血，也不随从别神陷害自己，我就使你们在这地方仍然居住，就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。 Namanya jika Bapak Ibu, kalau tidak dilakukan maka sebaliknya terjadi. 就是如果你没有做这件事，就会发生这件事。 Jika hidupnya benar, Tuhan mau berdiam. 如果你的行为正直，上帝与你们同在； Kalau hidupnya nggak benar, Tuhan marah, Tuhan pergi. 如果你的行为不正直，上帝会发烈怒离开你们。 Jadi berkat Tuhan, tanah itu kepada Israel dan kehadirat dia itu sifatnya bersyarat. 所以，上帝赐给他们这块地和上帝的同在是有条件的。 Kalau umat kudus, baru mereka nikmatin kepenuhan janji tersebut. 假如这个子民他们过圣洁的生活，上帝才会给他们这个丰满。 3 sisi kita bisa lihat. 我们能够看第3个方面。 Yang pertama tadi jelas umat harus setia menyembah Tuhan saja. 第一就是很清楚的，上帝的子民要很忠心的敬拜侍奉上帝。 Di rumah jangan koleksi patung. 你在家里不要有偶像。 Terus umat juga harus penuh kasih dan adil kepada sesama, terutama orang asing dan lemah. 上帝子民要充满慈爱和公义对待邻舍，尤其是对那些外人和弱者。 Kalau kasih dan adilnya kepada orang yang berduit, yang kuat, itu nggak kelihatan tulusnya. 假如对待那些有钱的或者是强壮的，没有看得出他的诚心。 Sama si Alyong kita mesti baik, Pak. 对阿良我们要好， Dia banyak duit, nanti dia bantu kita. 因为他很有钱，他会帮我们， Itu ada maunya. 我们有这个动机。 Tapi kalau kita baik dan adil sama orang yang di bawah kita, yang nggak bisa balas kita, itu benar-benar kelihatan niatnya baik. 但是我们如果好好的对待那些微小的人，那我们就看得出他的好意了。
Yang ketiga adalah umat Allah harus memperlakukan berkat, terutama tanah dengan tepat. 第三，上帝的子民要对这个地的祝福能够好好的善待。 Tanah itu tuh penting dan berharga buat Tuhan. 这个地呢，对上帝看来是非常有价值和很重要。 Tanah sama isinya jangan kamu sembarangin, kata Tuhan. 这个地呢，你不要随随便便的对待。 Dikatakan dalam imamat, tanah itu jangan kamu jual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. 利未记第25、23节，地不可容卖，因为地是我的，你们在我面前是客旅，是寄居的。 Jadi tanahnya dikasih tapi Tuhan ingetin. Wih, kamu ini numpang. 这个地上帝赐给他们，但是上帝也提醒他们，你们是客旅，是寄居的。 Hari ini kamu bisa pakai, tapi jangan nunjak, jangan lupa diri. 今天你可以好好的使用它，但你不可以不自觉。 Kalau nggak tahu diri, Imamat 18 bilang supaya tuh kamu sih tahu diri supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkan oleh tanah itu bangsa sebelum kamu. 所以呢，在利未记第18章28节，上帝也提醒他们，免得你们玷污那地的时候，地就把你们吐出，像吐出你们以前的国民一样。 Cara orang Israel memperlakukan tanah itu bisa menguduskan, makin kudus tanah itu, atau justru mengotori, menajisin tanah tersebut. 以色列民能够有两种对地的做法，就是使它更圣洁，还是或者是使它更污秽。 Jadi kelihatan jelas bahwa di dalam perjanjian Allah dengan Israel ada dua komponen, dua aspek. 所以我们能够看到，当上帝和以色列有这个约的时候，有两个重要的地方，我们来看见。 Janji bahwa Israel itu adalah bagian daripada umat yang dikasihi itu nggak bersyarat. 上帝的应许对以色列，你是上帝的子民，是没有条件的。 Yeremia 31, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. 耶利米书第21章说：“我用无条件的爱你们。” Keturunan-keturunan Abraham tuh selalu punya tempat di hati Tuhan. 亚伯拉罕的后代一直在上帝的心里有他的地位。 Tapi janji Israel mendapatkan berkat tanah dan kemakmuran itu bersyarat. 但是以色列要能到上帝地的祝福和富裕是有条件的。 Kalau kamu duakan aku, kalau kamu nggak adil, kalau kamu jahatin tanah itu, usir. 假如你不以我为上帝敬拜侍奉我，你污秽这个地，你就会被逐出去。 Kayak kita nikah gitu ya. 好像我们结婚， Udah janji sehidup semati. 我们已经这个发誓了，我们要一同生活。 Sekalipun suami atau istri nyebelin, kita nggak tinggalkan. 虽然我们的丈夫或者是妻子，我们看来很讨厌，但是我们没有离弃他。 Tapi kalau kita nyebelin, jangan harap dielus-elus. 但是他觉得我们讨厌他，不会抚摸我们， Yang ada dipukul. 有的是他会打我们。 Ya yang ada kan dibikin sebel ya, yang ada mukanya asem gitu loh. 他的面容很讨厌， Nah sama Tuhan juga begitu. 上帝也是这样。 Jangan berharap kalau umat itu hidupnya nggak kudus, lalu nggak ada konsekuensi. 你不要期望，假如上帝的子民没有活出圣洁的生活，没有后果。 Cinta Tuhan nggak berkesudahan, tapi berkat itu kondisional. 上帝的爱是永无止息的，但是Bersyarat. Berkatnya bersyarat. 他的祝福是有条件的。 Dan itu persis yang terjadi di zaman kerajaan Israel Utara dan Selatan. 那这件事就发生在以色列北国和南国。 Dua Raja-Raja pasal 17, orang Israel Utara udah bikin Tuhan habis kesabaran. 列王记下记载，上帝的这些北国的国王呢，他已经作恶多端。 Nabi demi nabi, nabi besar, nabi kecil, bukan badannya nih ya.
udah terus memberitakan isi hati Tuhan. 大 Ingat ya, 先知、小先知以多次的提醒他们表达上帝的心意， masuk kiri keluar kanan. 他们当作耳边风。 Tuhan bilang cukup, Asyur datang hancurin Israel Utara. 上帝说够了，亚述王国他们就攻击北国的以色列国， Dibuang semua. 他们的国家就亡过了，他们被掳。 Gak lama Israel Selatan juga bandel. Udah ngeliat adek begitu masih juga hancur. 过后不久，南国也是粉碎了。 Tapi Tuhan baik Bapak Ibu. 但是上帝是多么的美好！ Setelah 70 tahun di pembuangan, Tuhan bilang kamu akan aku kasih jalan pulang. 70年后，上帝宣布你们要回国。 Melalui Raja Kores, orang sebagian kecil orang Israel di pembuangan bisa pulang. 借着波西王古时，一部分以色列人能够归回， Bisa bangun bait suci lagi yang kedua. 他们能够建第二个圣殿。 Tuhan suruh lagi hidup kudus ya. 上帝就告诉他们，你们要过圣洁的生活。 Nah, lalu lahirlah seorang yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. 就诞生了我们所知道的主耶稣基督。 Di dalam Yesus Allah nyata hadir dan berdiam di antara umatnya. 在主耶稣的里面，上帝的形象丰丰满满的住在人们中间。 Kalau dulu di dalam perjanjian lama disuruh setia kepada Tuhan, sekarang dengan kehadiran Yesus jadi jelas setia kepada Tuhan di dalam Yesus. 在旧约的时候，他们要忠于上帝；现在他们要忠于上帝在基督里。 Hidup kudus diartikan ulang di dalam kehadiran Allah di dalam Yesus. 这个过圣洁的生活，再有一个新的定义，就是在基督里或在上帝里。 Kita lihat di antara orang-orang Israel ada yang menerima Yesus, ngikutin dia, ada yang menolak bahkan menyalibkan dia. 我们看见有一部分以色列人，他们接受主耶稣，但一部分人呢，他们不接受，反而把耶稣钉在十字架上。 Makanya di dalam Injil Yohanes Tuhan bilang, dari kawanan domba Israel sebagian mendengar suaraku dan mengikut aku. 所以在约翰福音，主耶稣说，有一部分羊听我的声音，一部分羊没有。 Yang mendengar aku itu diberikan Bapa kepadaku. 听我声音的羊是天父赐给我的， Domba-domba yang conge itu bukan. 那些聋的羊不是。 Terus kata Tuhan, di luar kawanan domba yang ini ada kawanan domba lain. 主耶稣又说，在这圈外又有一群羊， Nanti dia akan ikut bergabung menjadi satu kawanan domba di bawah aku. 他们会加入这一群，成为我的。 Siapa yang di luar itu yang akan gabung? 那些圈外的羊是谁呢？ Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. 就是我和你，我们大家。 Kita ini orang-orang non-Yahudi yang bergabung ke dalam kawanan domba Allah ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. 我们就是那一群在圈外的羊，你和我非有以色列人加入上帝的羊群里。 Ini yang tadi Paulus sampaikan di dalam Roma 11. 这就是保罗在罗马书11章所提到的。 Kalau tadi gambaran hewan, sekarang gambaran tanaman. 刚才我们是提到这个羊，现在我们提到这个植物。 Paulus bilang umat Allah itu seperti pohon yang isinya mayoritas adalah orang Israel. 上帝说这些以色列这棵树，大部分是以色列民所形成的。 Ketika Yesus datang, sebagian orang-orang itu membenci, menolak, menjahati Yesus. 当主耶稣来到的时候，一部分人他们恨耶稣，拒绝耶稣。 Yang kayak begitu itu bukan lagi menjadi umat Allah. 这些人呢，不再是上帝的子民， Seperti batang yang dipatahkan dan dibuang. 就好像这些枝子被折下、被丢弃。 Yang percaya itu adalah bagian daripada Israel yang dipulihkan. 那些相信的，就是被恢复的以色列。 Makanya Bapak Ibu ya minggu lalu ditanyain murid Yesus ada berapa? 所以当上个礼拜
我们问耶稣的门徒有多少个？ Ada 12, tapi di Injil Matius dan di Injil Lukas namanya agak beda. 有12个门徒，但是在马太福音和路加福音，他们的名字不一样。 Orangnya sih kemungkinan sama, tapi namanya itu nggak terlalu penting. Yang penting jumlahnya. 他们的名字可能不一样，但是他的人是一样的。最重要的是他的数目。 Karena 12 murid Yesus itu menandakan bahwa 12 suku Israel dipulihkan Tuhan. 因为主耶稣选12个门徒，这就代表12个以色列支派被恢复了。 Nah, sebagai gantinya lalu orang-orang percaya dari latar belakang non-Israel dicangkokkan Tuhan ke pohon tersebut. 那些非以色列人，他们相信主耶稣被接上在这个树上。 Makanya dalam Galatia pasal 29, pasal 3 ayat 29, Paulus bilang, kamu, kita ini yang bukan keturunan biologis Abraham juga adalah anak-anak Abraham. 所以保罗在加拉太书第3章29节，他说：“我们不是亚伯拉罕血统的后代，我们也是现在变成上帝的子民了。” Sudah jadi satu kawanan domba, sudah jadi satu pohon. 成为一群的羊，也成为一棵树。 Terus apa kabar sama cabang-cabang yang jatuh, Cuantau? 那些被摘下来的枝子，他们的后果是怎么样呢？ Kabarnya kabar buruk. 非常惨的后果。 Kepada orang-orang yang mengikuti Yesus, Yesus sudah peringatkan di dalam Matius 24. 对那些人，主耶稣在马太福音24章已经警告了。 Nanti ada orang akan gerusak-gerusuk, bilang Mesias, mau akan pemberontakan, mau perang. 有些人自称是基督，也有战争发生。 Jangan ikut, lari ke gunung. 你们不要跟随他们，你们要跑到山上。 Bapak Ibu, di tahun 64 sampai tahun 73 terjadilah yang dinubuatkan Yesus. 公元64到73，主耶稣所预言的发生了。 Dalam perang Yahudi pertama, Yahudi itu nama lain Israel, terjadi pemberontakan terhadap Roma yang berkuasa di Israel waktu itu. 那是犹太第一次起义，他们反抗罗马帝国。 Jenderal Vespasian ya sama anaknya Titus datang bawa pasukan Roma begitu banyak, hantem, bantai semua orang. 菲萨斯比安将军和他的儿子提多带领这么多的罗马军兵来攻击以色列。 Itu Yerusalem diratain sama tanah, tinggal tembok barat doang. 耶路撒冷变成废墟，变成平地，只剩下西墙。 Emas, harta, semua dibawa ke Roma. 他金器呢，全部被带到罗马。 Setelah dilebur, dijadiin Colosseum di Roma, duitnya. 被融化后来就变卖，他们就建这个 Colosseum 斗兽场。 Jadi kalau Bapak Ibu pelesir ke Eropa, ngeliat Colosseum, nah itu duitnya sebagian dari Bait Suci yang kedua. 所以你们也就去这个罗马看这个斗兽场 Colosseum， 一部分他们的钱是从这个圣殿而来的。 Orang-orang Israel itu dibuang, dilarang masuk kembali ke tanah tersebut. 以色列人他们被赶出去，他们被禁止回到他们的故乡。 Terjadilah pembuangan yang kali kedua. 这是第二次的被流放。 Kalau kita lihat Bapak Ibu orang-orang keturunan Israel ini yang tidak percaya, udah dikasih kesempatan 2 kali sebenarnya. 我们看这些不信主的以色列人，他们其实已经上帝给他们2次机会， Tetapi mereka terus-menerus gagal untuk hidup kudus. 但是他们一直在圣洁生活上失败了。 Bukannya setia kepada Allah dalam Yesus, adil dan menggunakan berkat dengan baik, 他们不但没有敬拜主耶稣，在上帝敬拜上帝在主耶稣里没有好好的使用他们没有好好的对待他们的领事， malahan terus-terus menjadi orang yang mengecewakan hati Tuhan. 他们一直使上帝伤心。 Israel dalam sejarah kadang-kadang jadi korban. 以色列在历史上时常成为牺牲者。
Tapi kadang-kadang menjadi pelaku juga yang gak lebih jahat daripada pelaku yang menjahati mereka. 但是有时也比那些伤害他们的人更残忍。 Bapak Ibu, pas orang-orang Israel tuh datang ke tanah itu setelah Perang Dunia Kedua, mereka kalau mau tinggal kan bisa ya. 世界第二次战争以后，以色列回国的时候，他们其实能够和平相处。 Tinggal baik-baik ngomong, Cik, kita mau beli tanah di bagian sini, mau tinggal boleh nggak, Cik? 他们回到这个巴勒斯坦地，其实能够和那边的人说：“我们能够吗？在这里住， Tinggal jadi tetangga yang baik. 成为好的邻舍， Hidup bahagia. 他们能够幸福的活着。 Kalau mau ada perwakilan politik, ya bikin partai. Tapi di dalam negara yang ada di negara Palestina tersebut. 但是他们也能够有政党，能够在巴勒斯坦地能够政治这一 Tapi 方 ini 面。 enggak, bikin negara sendiri, ngusir orang dari tanah orang. 但是他们反而建立了一个新的国家，把别人赶出去。 Orang Palestina bilang, kakek gue udah tinggal di sini lama, kenapa gue diusir ya? 巴勒斯坦人说：“我的祖先在这里已经这么长久的住了，你们为什么把我们赶出去？” Pola memerangi, menjahati orang tersebut terus terulang sampai sekarang. 这些战争和伤害别人一直重复的发生。 Kita orang Kristen tentu nggak bilang Hamas itu baik. 我们基督徒当然不会说哈马斯是好的， Tapi kita juga nggak bisa bilang bahwa orang Israel itu baik terhadap orang-orang di Palestina dan di tepi barat. 但是我们也不能够说以色列人对那些在西方的地方西裔的和那些哈马斯人、巴勒斯坦人好。 Menurut perspektif Alkitab, Israel sudah tidak punya hak terhadap tanah itu. 在圣经的眼光里，以色列民现在已经没有合法的权利了。 Maka kalau mau tinggal di sana, tinggallah sebagai orang biasa yang hidup baik-baik gitu loh. 我觉得住在巴勒斯坦，他们应该住和平相处。 Dengan ngejahatin seluruh orang, 2 juta orang di Gaza, bukannya menang, malah menimbun bara di atas kepala orang, bikin musuh di masa depan. 解决他们伤害200多个加沙的居民，好像是把炭火放在他们的头上。 Bayangin Bapak Ibu seorang pria yang kehilangan mati istrinya karena kena rudal, anaknya mati karena kelaparan. 我们能够想象到，如果一个男人他的妻子被导弹所杀害，他的儿女也饥饿， Di dalam pikiran dan di dalam hatinya cuma satu. 在他的思想、他的心里只有一个意念： Sebelum mati, gue balas dendam. 我还没有死之前，我一定要报复。 Anak-anak yang hari ini kelaparan, nanti satu hari akan menjadi orang dewasa. 这些饥饿的孩子们，有一天他们能够成为一个成年人。 Orang yang hidup karena pedang akan mati karena pedang. 一个因为用剑伤害别人，他也会变剑而死。 Makanya kita sebagai orang Kristen tidak dukung salah satu sisi. 所以，我们基督徒呢，不偏向某一个人。 Kadang-kadang saya kalau lihat grup ya, puji Tuhan GPB nggak punya grup satu jemaat full ya. 有时我看这个 VR group， Di gereja lain ada grup WA gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang sharing. Puji Tuhan, Israel serang Palestina lagi. Yang mati 12.000 orang. 有的他们说，在 VR group 上说，感谢主，以色列攻击巴勒斯坦有12000人死了。 Kok bisa mikir itu bahwa puji Tuhan itu namanya sebuah kesedihan. Kita mesti doain pertobatan. 他们怎么能够感谢主呢？我们应该祷告，有真正的悔改。 Kita seperti Paulus, kita nangis, kita minta sama Tuhan. Semoga tanah yang berlimpah susu madu itu benar-benar bisa ada damai yang sejati. 我们应该像保罗一样，我们祷告，但愿这个牛奶与蜜之地能够有和平。 Kita pengen kedua belah pihak bisa duduk, ada damai, nggak saling serang, nggak saling jahatin. 我们希望这2方面他们能够坐在一起讨论，不要互相伤害。
Makanya jangan jadi orang tersebut di grup keluarga Bapak Ibu ya. 所以不要好像这些 WA group 的人。 Iya. Kalau sharing sesuatu di WA dilihat dulu, dipikir dulu baik-baik, didoakan dulu ya. 我们看这些WA group 的信息，我们先好好的思想，我们祷告。 Sebagai orang Kristen Bapak Ibu kita bisa belajar dari sejarah Israel ini. 身为基督徒，我们能够从以色列的历史我们学习， Kita belajar supaya jangan jatuh ke dalam hidup yang gak kudus. 我们不要跌在不洁净的生活里。 Saya rasa Bapak Ibu yang poin pertama kita semua bisa lah. 我相信第一点我们能够做到。 Ya di rumah kan nggak koleksi patung ya. 我们在家里看没有偶像， Kalau patung juga patung mainan gitu ya. 最多只有 Ultraman 玩具。 Iya. Tapi yang kedua dan ketiga ini Bapak Ibu yang kita mesti perhatikan. 但是第二点和第三点我们需要注意。 Umat Allah harus penuh adil dan sayang. 上帝的子民要充满慈爱和公义， Dan menggunakan berkat dengan bijak supaya jadi berkat lagi buat orang. 能够好好的使用他们所得到的祝福。 Beberapa hari lalu saya baru isi di persekutuan lingkungan ya, sharing firman. 几天前我在邻里团契，我分享 Bahas mengenai kambing dan domba. 我分享关于山羊和绵羊。 Di dalam perikop itu kita melihat Tuhan tuh tidak mengadili orang dari nanyanya, oh udah percaya Yesus belum? 上帝没有问一个人你已经信了吗？ Dia nggak tanya, baptisnya dulu sama pendeta siapa? 或者问你你受洗是哪一个牧师受洗的？ Di pintu surga nggak ditanya, mana kartu baptisannya? 在天堂的门前，他不会问你的受洗证在哪里。 Tapi pengadilan itu membahas soal apakah kita berlaku adil dan kasih nggak sama orang-orang. 但是审判的时候，上帝会问我们是否好好的、公义的对待人， Dan terutama kepada orang-orang kecil yang lemah. 尤其是对那些微小的人、那些弱智。 Kadang kita bertanya gimana caranya berlaku adil dan kasih. 我们有时会问我们怎样对那些人有公义和慈爱呢？ Seorang teman saya dulu pelayanan lama di World Vision atau Wahana Visi. 我的朋友一段很长的时间，他在 World Vision 那些侍奉。 Mereka itu melihat di daerah-daerah di Indonesia ada banyak tempat nggak ada sekolah, susah, mahal. 他们看见在印尼有某些地方很难学习，没有学校， Kalau SMA mesti ke kabupaten, 3 jam naik motor. 这就要去高中，要去个县，用3个小时坐摩托车。 Bapaknya nganter, sawahnya terbengkalai. 只是他爸爸送他，他的田地就荒废了。 Apalagi kuliah, udah pasti nggak terjangkau. 不要说上大学，一定不能够了。 Maka Wahana Visi itu masuk melihat mana anak-anak yang ada bakat, yang semangat, yang orang tuanya mau mendukung. 所以 World Vision 他们就看有哪些子弟，他们很勤劳，学习，但是他们的父母亲没有能力， Mereka beasiswain. 他们就支持这些儿女们。 Kalau dilihat rajin, dikasih lagi tahap berikutnya beasiswa. 就是他们很勤劳，他们就给他们这个奖学金。 Ada orang tua asuh yang tulis surat-suratan sama anaknya ngobrol. 有的那些支持者，他们就写信给这些子女们。 Kalau dilihat sama Wahana Visi, anaknya ekonominya kurang banget, makannya kurang, dibantu makanan, nutrisi. 这些 World Vision 的人，只要看见这些孩子们他们的营养不足，他们就送给他们食物。 Jadi pemerintah tuh ngomong stunting, makan siang gratis, stunting programnya. 政府提倡这个standing 营养不足的事， Tapi Wahana Visi diem-diem melayani masyarakat dengan baik. 他们只是口头上，但是这个 World Vision 世界的帮助这些孩子们， Kelihatan hasilnya. 能够看到效果。 Nah ini Bapak Ibu contoh orang Kristen mengerjakan keadilan dan kasih. 这就是基督徒的例子，他们施行慈爱和公义。 Dengan kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan seperti itu, kita juga terlibat di dalam menggunakan berkat Tuhan untuk jadi berkat buat 如果我 orang. 们参与这些侍奉呢，我们也分享我们拥有的祝福。 Kalau kita belum ada budget untuk bisa bantu seperti itu, minimal kita bisa doakan. 解决我们没有现在没有足够的
经济能力，我们能够帮忙祷告他们。 Kalau nggak ikut doakan ya berarti memang ada niat gitu kan 这 ya. 就也不愿意祷告，我们没有这个好意了。 Ada banyak jalan untuk membuat hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. 有很多路途，我们能够让我们能够成为别人的祝福。 Karena kekudusan kita sebagai umat Allah bergantung dengan bagaimana kita menggunakan berkat-berkat Tuhan 我 itu. 们圣洁的生活是靠我们怎样好好的善用主赐给我们的资财。 Bapak Ibu mungkin sebagian di sini punya rumah sendiri. 我们大部分这里有自己的房子， Sebagian ngontrak, sebagian ngekos, sebagian tinggal aja di rumah gitu. 一部分人寄居，一部分人他住在宿舍或者是租房子。 Kediaman kita Bapak Ibu juga merupakan sebuah tanah di mana tempat Tuhan mau berdiam bersama-sama 我 dengan 们住 kita. 的地方也是这个地，上帝要赐福。 Pertanyaannya aktivitas semacam apa yang kita kerjakan di dalam rumah, kamar kita? 问题是我们在我们住的房子或地方，我们的活动是什么呢？ Apakah semakin hari tempat itu menjadi tempat semakin di mana Allah itu nampak jelas kemuliaan dan 是 kekudusan? 不是上帝的荣耀一天比一天更展现出来？ Atau rumah kita menjadi rumah angker yang banyak gak kudusnya gitu loh? 或者是我们的屋子成为一个非常冤暗的地方，不洁净的地方？ Tetangga kalau lewat jalan pagi ya ngeliat rumah kita kayaknya angker gelap gitu. 我们这里是当他们走过我们的房子，他说哦，暗沉沉的。 Tuh si Engko sama si Enci tuh yang paling suka ngomongin orang. 那些这个过河人机，他最喜欢说闲话。 Rumahnya punya pohon, pohonnya ngotorin rumah orang gak pernah bersihin 他有 daunnya. 他的房子有一棵树这么大，它的叶子掉下来，妨碍别人了。 Kata RT kalau bayar iuran sampah paling lama, tapi sampahnya mau paling cepet. RT 讲说，他假如要搬运他的这个垃圾，非常的快，但是他自己不要料理他的这个垃圾。 Anjingnya dilepas, berak ke rumah gua. 他的狗随便放出去， Ngeliat rumah kita aja orang udah empet. 人家看见我们的房子就很讨厌了。 Jangan sampai terjadi. 不要发生这样的事， Bukan cuma soal harta benda, tapi juga soal waktu Bapak Ibu. 不单单是我们的资财，也关乎我们的时间。 Setiap waktu yang Tuhan berikan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita menghadirkan kekudusan Allah di dalam dunia. 上帝赐给我们的每一秒、每一分钟，都是我们能够表达上帝在我们里面的圣洁。 Maka biar yang kecil, biar yang besar, semua orang bisa melihat kebaikan Tuhan 无 melalui 论 kita. 大不论小，人能够在我们的身上看见上帝的荣耀。 Mari kita berdoa. 我们祷告，父神上帝，我们感谢你，主哦，我们其实是一群不配的人，罪人。我们是在以色列民以外，但是靠着主耶稣，你降生，你爱我们，你为我们钉在十字架，我们能够成为你的子民。在以色列的这棵树上，我们被接上，但是我们也要小心谨慎，将我们的生活单单信靠你、敬拜你。在基督耶稣里，我们也过着一个对人有公义、慈爱的生活。我们也在我们的你所赐给我们的一切祝福上，我们的资财，我们所拥有的，我们能够成为流通的管子，能够成为多人的祝福。谢谢你提醒我们，将你的话语在我们的心里，虽然已经你的话已经不在了，但是你的圣灵一直帮助我们，使我们能够过你所喜悦的生活。谢谢主，奉主耶稣基督圣名求，阿门。Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Israel sebagai umat Allah, kita pun juga merupakan umat Allah. Ketika Allah memilih kita, itu tidak bersyarat.
Tetapi kita harus percaya dan patuh padanya. Itulah syarat di mana Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyikan pujian sebagai respon firman Tuhan. Kita menyanyikan dari KPPK nomor 240, Percaya dan Patuh. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan ayat 1 dan ayat 2 kembali. Bersama Tuhanku dalam terang iman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya Jemaat sekalian, saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita akan menyatakan pengakuan seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami. Karena anugerah Tuhanlah kami menjadi umat Tuhan. Tetapi juga Tuhan mengharapkan kami untuk hidup kudus, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyatakan kasih dan keadilan. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi permasalahan kami. Tolong kami untuk tidak membangun pagar, sehingga kami hanya memikirkan apa yang menguntungkan diri kami. Tolong kami untuk melihat ke sekeliling kami ya Tuhan, ke orang-orang yang mungkin Tuhan tempatkan di sekitar kami. Biarlah Tuhan yang membuka mata hati kami, tidak hanya melihat bahwa mereka ada, tetapi juga melihat segala kebutuhan mereka. Baik itu mungkin secara jasmani, tetapi juga mungkin kebutuhan mereka akan kasih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat. Tuhan telah memberkati kami, karena itu tolong kami juga untuk bisa berbagi berkat itu kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami sungguh-sungguh mencerminkan Tuhan kami yang memperdulikan orang-orang yang kecil. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa ketika kami mendengar kondisi perang semakin panas. Ketika kami mendengar Amerika Serikat mulai ikut di dalam perang, dan itu membuat ketakutan yang besar bagi kami. Di satu sisi ya Tuhan, kami memohon Allah tolong kami, karena mungkin kami cemas dengan dampak perang ini, dampak keikutsertaan Amerika terhadap entah itu kondisi kami, keluarga kami, atau bahkan perekonomian. Kami mohon ya Tuhan, agar Allah yang memberikan ketenangan untuk membantu kami bisa melewati masa-masa yang mungkin mencemaskan ini. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Di sisi yang lain ya Tuhan, tolong kami juga untuk bisa terus mendoakan, untuk menunjukkan kasih kami kepada mereka yang terdampak perang. Mereka yang bukan takut karena masa depan, tetapi mereka yang melihat sendiri kehancuran di depan mata mereka. Mereka yang mengalami sendiri kematian, mereka yang mengalami sendiri malapetaka yang ada. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu kepada mereka semua. Dari manapun mereka berada, perang tidak pernah memberikan dampak yang baik. Kami mohon sekali lagi, Allah bermurah hati, karena kami juga sadar bahwa damai sejahtera yang sejati hanya ada ketika Allah turut campur tangan. Karena itu kami mohon sekali lagi padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu kepada mereka yang mengalami dampak perang secara langsung. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian Semua Kuserahkan sambil kita akan menjalankan persembahan. Kita akan nyanyikan ayat pertama, kemudian interlude, kemudian ayat yang kedua. Jiwa ragaku, ku
kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, kami kasihi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang tidak terhingga Engkau curahkan kepada kami ya Tuhan. Engkau telah memberkati pekerjaan kami, usaha-usaha kami, dan memberkati kehidupan kami berkeluarga Tuhan. Engkau telah memberkati gereja-gereja kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, demi kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan untuk hidup benar, kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami memberikan sebagian dari Engkau yang telah berikan kepada kami ya Tuhan. Menyatakan syukur kami ya Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Ajarkan kami terus ya Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Hidup kami, diri kami ya Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Bapa di surga, inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Saya akan menyampaikan dua warta bagi kita sekalian. Yang pertama itu sudah disampaikan minggu lalu mengenai menjadi kaya. Ya kalau kaya semuanya tiba-tiba mendengar. Maksud saya adalah marriage enrichment. Jadi bagaimana kehidupan pernikahan kita bisa diperkaya. Biasanya kan kita selalu bilang ya, tahun-tahun pertama itu masih honeymoon, semuanya itu romantis. Begitu 5 tahun ke atas, tuh semuanya itu kayaknya jadi lebih dingin. Semuanya itu pusing dengan masing-masing, hal-hal masing-masing. Nah, apakah bisa itu kemudian pernikahan itu kemudian bisa menjadi dekat kembali? Maka kalau mau tahu, silakan ikut acara ini. Itu namanya marriage enrichment, itu bahasa Indonesianya pengayaan dalam pernikahan. Jadi maksudnya lebih ke relasinya. Nah, kapan itu diadakan? Itu tanggal 16 sampai 17 Agustus. Jadi itu nginap ya di rumah sahabat keluarga, itu di daerah Cibinong. Berapa biayanya? 1,9 juta per pasangan. Kemudian ini tempatnya itu terbatas, cuma 21 pasangan. Ya, cuma 21 pasangan. Jadi memang supaya enggak terlalu rame, supaya interaksinya itu juga bisa lebih mendalam. Nah, bagi yang mau ikut,
itu silakan hubungi Pendeta Riki dan Fantau Matilda. Tentu ada syarat-syaratnya, itu ada disampaikan di sana. Yang pasti 5 tahun ke atas. Ya, jadi kalau sudah 5 tahun ke atas itu boleh. Kalau masih 1 tahun itu belum. Ya. Kalau 4 tahun 11 bulan saya nggak tahu, coba tanya gitu ya. 4 tahun 11 bulan 29 hari boleh nggak? Nanti coba tanya sama Muster Riki sama Fantau Matilda. Ya, jadi untuk informasi selengkapnya nanti bisa tanya ke mereka. Kemudian yang kedua untuk minggu depan. Minggu depan tema khotbah itu adalah bertumbuh bersama dalam karunia rohani. Jadi kita akan belajar mengenai karunia rohani. Pendeta Nikanor yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah tentu saja di sini ada 2 pertanyaan, tapi mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama yang bisa kita refleksikan. Kadang-kadang mungkin kita bertanya, sebenarnya saya ada nggak sih dikasih karunia rohani sama Tuhan? Ya ada nggak sih? Jadi nanti minggu depan kita akan cari tahu. Kalau misalnya ada, apa karunia rohani saya? Apakah tidur termasuk karunia rohani? Mungkin dikasih tahu juga minggu depan. Nah, kalau kita sudah tahu karunia rohani kita, nah apakah kita sudah menggunakannya untuk pelayanan untuk membangun orang lain? Jadi kita bisa pakai refleksi itu untuk persiapan kita untuk ibadah minggu depan. Demikian warta pada hari ini, jemaat dipersilakan mengambil waktu saat teduh, ibadah kita selesai.